Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahril Osman atau Cikgu Syahril. Saya merupakan seorang bekas guru. Saya pernah mengajar selama 22 tahun di sekolah-sekolah kerajaan, sekolah swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sedikit tips kepada para guru di luar sana, iaitu tentang pengalaman saya sebagai seorang guru telah mengajar selama lebih 20 tahun, iaitu sebenarnya untuk menjadi seorang guru, um, kita ni sebenarnya bukan sahaja sebagai seorang pendidik ataupun guru, tetapi juga apabila kita berada di sebuah sekolah, kita sebenarnya adalah seorang jurutera. Kalau seorang jurutera, dia boleh ataupun pakai pedah sebagai seorang guru, kita juga sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting apabila kita berhadapan dengan para pelajar. Sebenarnya bukan sekejap saja kita berada di hadapan pelajar. Kita berada bertahun-tahun dengan pelajar yang kita ajar di sekolah kita daripada mereka kecil hinggalah mereka besar. Iaitu ataupun lebih tepat lagi apabila sejak mereka masuk ke sekolah hinggalah mereka meninggalkan alam persekolahan. Dan selama tempoh yang panjang ini, apakah kita telah menjadi seorang guru yang terbaik? Seperti mana yang saya katakan tadi, sebagai seorang guru, guru juga merupakan seorang boleh dianggap sebagai doktor pakar, bedah ataupun seorang jurutera. Kerana kita bekerja berhadapan dengan para pelajar. Dan para pelajar ni pula sebenarnya perlu kita programkan diri mereka supaya menjadi seorang pelajar yang terbaik, yang boleh menguasai banyak mata pelajaran, yang boleh lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan dan menjadi manusia ataupun modal insan yang berguna kepada bangsa, agama dan negara. Okey, seperti mana yang saya katakan mengapa guru dianggap sebagai doktor juga, mengapa guru dianggap sebagai engineer. Sebenarnya kita mempunyai para pelajar yang ramai yang kita ajar dan para pelajar ini sebenarnya terdiri daripada pelbagai latar belakang keluarga dan latar belakang pendidikan dan keupayaan dari segi pembelajaran juga sangat-sangat berbeza antara satu pelajar dengan pelajar yang lain. Jadi sebagai seorang guru, kita bukan sahaja mengajar di dalam kelas tetapi juga kita membentuk pelajar itu menjadi manusia yang sempurna dari segi rohani, kerohanian, emosi, intelek, pemikiran, prinsip hidup mereka dan apa yang akan mereka dan kemenjadian murid itu sendiri, kemenjadian pelajar itu sendiri, adakah menjadi modal insan yang terbaik yang kita hasilkan sendiri. Dan sebenarnya para guru haruslah memainkan peranan yang sangat penting apabila uh, menjadikan para pelajar ni sebagai mungkin boleh dianggap sebagai produk yang kita keluarkan. Produk yang berkualiti, produk yang dapat memberi manfaat besar kepada masyarakat. Maksudnya kita sebagai seorang pendidik ni, sebagai seorang guru ni, kita membedah ataupun kita menilai sedalam-dalamnya segala aspek yang ada dalam diri para pelajar kita. Sebagai satu contoh yang boleh saya ambil di sini, seperti mana yang saya pernah lalui apabila menjadi seorang guru di sebuah sekolah antarabangsa di Selangor, saya pihak pentadbir sekolah menyediakan satu borang khas apabila tibanya masa untuk peperiksaan 3 penggal setahun, penggal pertama, penggal kedua, penggal ketiga, di mana para guru mestilah menulis tentang menulis 7 aspek tentang seseorang pelajar. Contohnya kalau ada 40 orang pelajar, 30 orang pelajar, kena tulis sebanyak 30 komen ataupun ulasan ataupun analisis. Contohnya dalam satu kelas ada 20 orang, macam tu. Kalau kita ajar, contoh kita ajar dalam 5 kelas, 6 kelas. Jadi berapa orang? Beratus-ratus juga pelajar yang kita ajar dan beratus-ratus juga ulasan dan analisis yang perlu kita buat. Dan setiap pelajar ini, seorang pelajar ada 7 aspek yang perlu kita kaji dalam diri mereka. Dari segi keupayaan mereka bertutur, keupayaan mereka berfikir, keupayaan mereka merespons, memberi tindak balas kepada kita, kebolehan mereka membaca, kebolehan mereka menguasai mata pelajaran, kebolehan mereka mengingat sesuatu pelajaran, kebolehan mereka menyuarakan pendapat, kebolehan mereka menyampaikan semula apa yang kita ajar, kebolehan mereka berinteraksi dengan guru, kebolehan mereka berkomunikasi dengan para pelajar, rakan-rakan pelajar. Dan ini semua aspek-aspek yang perlu kita kaji setiap seorang pelajar itu. Maksudnya kita perlu menyediakan satu uh,
muka surat yang panjang untuk hanya menulis seorang pelajar saja. Dan ini bukan dilakukan sekali, perlu dilakukan berkali-kali. Setiap kali menjelang ujian bulanan ataupun peperiksaan penggal, kita perlu menulis ini. Sebab rekod-rekod ini sebenarnya kita perlu tunjukkan di hadapan ibu bapa mereka apabila tiba hari report card day, apabila ibu bapa datang ke sekolah untuk mengambil buku penyata anak-anak, rekod prestasi pelajaran anak-anak. Jadi di situlah kita sebagai seorang guru membentangkan semula apakah aspek yang kita telah bedah kepada pelajar itu daripada dalam keseluruhan pelajar itu. Saya rasa kadang-kadang ibu bapa sendiri pun tak buat kajian sebegini detail terhadap anak-anak mereka. Dan kita sebagai guru juga merupakan ibu bapa mereka di sekolah dan inilah tugas dan tanggungjawab serta amanah kita. Maksudnya para pelajar tu kita perlu mengenali sedalam-dalamnya. Seorang pelajar tu kita perlu mengenali sedalam-dalamnya dan perlu merekod kan apa yang kepribadian mereka dalam rekod kita dan perlu dikumpulkan sebagai satu koleksi, sebagai satu laporan yang boleh kita bentangkan dalam mesyuarat di sekolah ataupun mesyuarat bersama ibu bapa dan guru. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya pada kali ini dan sila ikuti video-video saya yang akan datang. Sekian daripada saya, Syahril Osman, pengasas Syahril Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.